Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hujung minggu buat semua penonton setia Nona. Begitu pantas masa berlalu, kita sudah pun menghampiri fasa terakhir bulan Ramadan. Bagi anda yang sudah mula membuat persiapan untuk lebaran yang bakal tiba, pastikan anda gunakan masa sebaiknya untuk tidak mengganggu rutin ibadat, lebih-lebih lagi di 10 malam terakhir ini. Lakukanlah amal ibadah sebanyak mungkin agar kita tidak terlepas peluang untuk memperoleh keistimewaan malam yang penuh kemuliaan iaitu Lailatul Qadar. Lebih manis jika kita dapat kekalkan momentum ini hingga ke hujung Ramadan sekaligus menjadikan ia sebagai rutin amalan yang kekal buat selamanya. Menarik di Nona minggu ini. Kali pertama nak solat kan, macam kepiah dekat bawah, nasib baik kain tak jatuh. Ada orang di dalam rumah saya yang paling baik untuk ajar saya. Itu adalah isteri saya. Daripada zero, saya boleh baca Al-Fatihah, saya boleh baca Iqra, saya boleh baca Al-Quran sekarang. Saya minta doa dekat Allah. Saya menyesal duduk penjara ni. Perkhidmatan van jenazah swasta kenakan bayaran yang terlalu tinggi. Jadi saya buat keputusan tekad untuk jual saya punya motor untuk keluarkan saya punya van jenazah. Benarlah kata pepatah, tangan yang menghulur lebih baik daripada yang menerima. Tidak pernah mengharapkan sebarang balasan, Haryadi Syahuddin atau lebih mesra disapa Angah memilih untuk menyumbang masa dan tenaganya bagi menguruskan jenazah secara percuma. Turut dibantu isteri dan rakan seperjuangan dari Pertubuhan Amal Van Jenazah Percuma Puchong, perkhidmatan yang disediakan adalah bertujuan untuk memudahkan urusan keluarga dan waris jenazah terutamanya mereka yang kurang berkemampuan. Saksikan kisah penuh inspirasi ini untuk dijadikan contoh teladan yang baik buat kita semua. Hampir setiap hari berdepan dengan kes kematian dan melihat kesedihan yang menyelubungi tatkala kehilangan insan tersayang sudah cukup memberikan pengalaman penuh keinsafan buat Haryadi Syahuddin 49 tahun. Terpanggil untuk membantu golongan kurang berkemampuan, Haryadi mula mengasaskan perkhidmatan pengurusan jenazah secara percuma sejak 5 tahun lalu. Pada awalannya, tim kita orang ni cuma buat untuk pembahagian makanan asas kepada asnaf. Tapi sejak PKP, kita banyak terima laporan daripada waris asnaf, perkhidmatan van jenazah swasta kenakan bayaran yang terlalu tinggi. Jadi di situ, saya cuba ambil keputusan untuk dapatkan satu van jenazah. Pada awalannya, kita buka kepada sahabat-sahabat terdekat, kemudian wawarkan dalam Facebook untuk mendapatkan dana. 8 bulan, 9 bulan kita menunggu, kita cuma dapat kutipan RM80, RM90. Jadi saya buat keputusan tekad untuk jual saya punya motor untuk keluarkan saya punya van jenazah. So daripada situ terus bergerak membantu waris-waris sampai hari ini. Haryadi nekat untuk membantu waris yang memerlukan kerana dia sendiri pernah mengalami kesulitan kewangan ketika menguruskan jenazah bapanya sebelum ini. Dia juga sanggup menjual motorsikalnya untuk membeli sebuah van jenazah. Walaupun motor tu motor kesayangan, tapi saya rasa membantu yang memerlukan tu rasanya lebih elok kot daripada motor tu saya parking kat rumah kan. Jadi keesokannya setelah jual, kita terus pergi untuk dapatkan van jenazah ni lah. Saya terpaksa lagi jual saya punya set kesayangan juga untuk dapatkan kita punya pengusung jenazah. Pengusung jenazah nampak simple macam tu. Harga dia paling murah RM3,999. Biasanya daripada gaji sendirilah saya akan spendkan 10 ataupun 15% untuk van jenazah. Haryadi bertuah kerana mempunyai rakan-rakan yang sangat memahami dan ingin turut sama menyumbang kepada masyarakat. Mereka juga tidak lokek untuk menghulurkan bantuan melalui pelbagai cara. Saya pun salah seorang ahli juga. Cuma tak sempat nak ikut kadang-kadang pergi hantar jenazah ke mana-mana. Cuma saya sempat untuk servis, untuk kereta, untuk repair. Servis normal kita akan bagi percuma. Tapi kalau ada masalah lain, itu mungkin insya-Allah kita boleh bincang. Itu kemampuan saya.
Ingin membantu lebih ramai waris dari seluruh pelosok negara, Haryadi turut menjalinkan kerjasama dengan NGO-NGO lain dari beberapa negeri untuk melancarkan lagi urusan kerja amal ini. Gabungan kerjasama ini dilihat lebih praktikal kerana jarak perjalanan antara negeri-negeri dapat dipendekkan. Kita cover seluruh negeri sebenarnya. Kita bukan tertumpu kepada Puchong. Penghantaran jenazah ni utara selatan. Kita akan pergilah sampai ke pantai timur semua. Biasa kalau tim saya tak dapat ataupun saya punya tim bekerja, saya akan pas kepada sahabat tim yang lain untuk pergi membantu waris. Perkhidmatan pengurusan jenazah yang diselenggarakan oleh pertubuhan ini beroperasi 24 jam sehari dan telah banyak membantu waris, terutamanya golongan asnaf dalam menguruskan segala urusan jenazah sehingga selesai proses pengebumian. Kalau terlibat dengan NGO ni, pengalaman kalau saya sendiri, pengalaman saya lebih kurang dalam 5 tahun dalam menguruskan jenazah ni. Yang pertama sekali adalah untuk diri kita sendirilah. Sebab kita nak menginsafi diri kita nak mengingatkan diri kita dengan kematian, maka kita kena berdamping dengan orang mati selalu. So, selama saya menjalankan kerja-kerja amal ni, kadang-kadang kita nak hantar jenazah yang keluar daripada kawasan Melaka, kadang-kadang mengalami masalah. Jadi kami pun ada bertukar-tukar idea. So, bila dah ada gabungan ni, memudahkan kerja kami. Meskipun sibuk dengan tugasan harian dan aktiviti kerja amalnya, Haryadi tidak pernah lupa untuk menunaikan tanggungjawab sebagai seorang suami. Isterinya sentiasa memberi sokongan meskipun dalam keadaan kesihatan yang kurang sempurna. Dia OKU fizikal, dah 5 tahun. Jantung, buah pinggang pun dah kritikal, tahap 4. Baru-baru ni baru buat pertukaran kaki dia. Dia banyak cuma untuk uruskan perjalanan je lah. Dengan kewangan mengenai ban jenazah. Macam untuk yang ada repair ke ni apa semua saya akan maklumkan dekat dia lah. Yang ni je yang saya boleh buat. Walaupun tak boleh bagi sumbangan fizikal, tenaga fizikal apa segala, sokongan belakang dia tu je lah yang saya boleh buatnya. Orang kata emosi dia tu ada juga yang terganggu. Kita buat dah betul-betul ikhlas tapi masih dipandang serong. Berasa puas setiap kali menghulurkan bantuan, Haryadi turut menganggap aktiviti amal ini sebagai salah satu cara untuk dia mengumpul saham akhirat. Bila kita dah dapat selesaikan urusan waris, kita ada stres kerja ke, kita ada serabut kepala ke, insyaAllah hilang. Benda tu akan jadi tenang je sepanjang hari. Kalau nak ikut susah, kita orang berdua pun susah sebenarnya. Rezeki Allah tu luas. Hidup kayu biar berbuah, hidup manusia biar berjasa. Haryadi dan seluruh rakan sepasukannya berjaya membuktikan bahawa setiap individu mampu melakukan amal kebajikan walau dalam apa jua cara. Semoga usaha murni ini dapat membantu lebih ramai lagi golongan yang memerlukan dan dalam masa yang sama mampu memberi inspirasi buat kita semua agar sentiasa ikhlas dalam menghulurkan bantuan. Kediaman teras 2 tingkat yang dimiliki oleh pasangan suami isteri, Encik Muhammad Nur Irman Sulaiman dan Puan Mazura Sharina Mat Said menjadi lokasi pilihan untuk siaran Nona kali ini. Sebaik melangkah masuk ke ruang tamu kediaman, hiasan bingkai wainscoting di dinding dengan padanan perabot jenis Chesterfield ini menyerlahkan lagi konsep dekorasi klasik moden yang dipilih. Pemilihan rona utama seperti putih, warna semula jadi dan percikan rona emas menjadikan kediaman keluarga ini tampak lebih segar dan mewah. Bagi anda yang ingin menata rias kediaman dengan gabungan konsep sebegini, mungkin anda boleh kunjungi laman media sosial pemilik untuk inspirasi bersama.
Hadirnya Ramadan membawa rahmat dan maghfirah yang tidak terhingga. Tidak kira apa jua status diri mahupun kesilapan yang telah disesali, setiap daripada kita layak memohon keampunan daripada Yang Maha Esa. Bagi personaliti TV dan radio, Muhammad Karif Daniel Abdullah atau Mat Dan, dia tidak pernah menyangka pengembaraannya ke serata pelosok dunia bakal berakhir dengan sebuah pengalaman hijrah yang cukup indah dalam kehidupannya. Istimewa sempena Ramadan, Mat Dan serta kru penerbitan Nona sempat meluangkan masa menyantuni penghuni penjara Bentong Pahang. Kami kongsikan pelbagai aktiviti yang sempat dilakukan bersama serta kisah penuh keinsafan dari sebalik tirai besi dalam manisnya iman. Sama dengan saya, Mak Dang di Molek Petang. Terima kasih banyak Mak Yang kita baru selesai tugasan dia di Molek 10.3 dan insya-Allah saya akan take over sampai ke jam 7. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia tiada siapa yang tahu. Tidak pernah menjangka penghijrahannya dari United Kingdom ke Malaysia akan menjadi memori terindah dalam hidupnya. Kebolehan berbahasa Melayu dalam logat Terengganu membuka ruang untuk Mak Dan berkecimpung dalam industri hiburan dan penyiaran. Saya memulai agama Islam pada 6 Januari 2013. Saya ucap 2 kali syahadah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sebelum saya Islam pun saya tak ada agama lah sebenarnya. Saya dilahir sebagai Kristian tapi tak praktik, tak ikut lah. Tetapi saya percayalah ada sesuatu lah. Yang apa sesuatu tu saya tak tahulah. Dia lebih daripada semua hidup kita akan berubah. Lagi-lagi kan bila ada anak lagi, ada jadi ketua keluarga, cabaran ni banyak. Mana-mana pun kita yang kena bimbing lah anak bini kita. Even ingat pun kali pertama nak solat kan, macam sujud tinggal piar dekat bawah, nasib baik kain tak jatuh. Jadi semua benda yang kita lupa lah. Saya dah belajar untuk jangan malu nak tanya. Ada orang di dalam rumah saya yang paling baik untuk ajar saya. Itu adalah isteri saya. Kena buanglah ego dulu sebab you tak dapat apa daripada jadi ego gitu. Belajar tentang agama ni satu perjalanan yang jauh. Walaupun mempunyai pendapat yang berbeza dalam menentukan pegangan agama masing-masing, keputusan Mak Dan untuk memeluk agama Islam tetap mendapat sokongan ibu bapa dan ahli keluarganya yang lain. Kalau you jumpa dengan mak saya, tanya saya dulu macam mana, dia akan kata macam tak tahulah saya punya kesudahan saya di mana dulu. Alhamdulillah jumpa Malaysia, jumpa agama Islam, berubah habis. Semua benda tukar. Dan kesabaran lah satu benda yang saya belajar lah. Untuk seorang Muslim, of course lah impian saya adalah be a better Muslim lah. Dan untuk jadi seorang yang bila anak tanya soalan, saya boleh jawab. Masih belum cukup sempurna, Mak Dan sentiasa bersedia untuk belajar dan berkongsi pengalaman hijrahnya bersama orang ramai, terutamanya golongan mu'alaf. Alhamdulillah dah sampai dan saya sangat besar hati hari ini. Saya bersama dengan Nona dapat masuk di dalam penjara Bentong. Nak tengok sebenarnya macam mana dia punya suasana di dalam bersama dengan penghuni. Nak tengok aktiviti pemulihan dan bimbingan serta suasana di bulan Ramadan. So jom kita masuk dalam. Ditubuhkan pada tahun 2008, penjara Bentong Pahang ini menempatkan seramai 3,400 orang penghuni. Tidak mahu dilihat hanya sebagai tempat untuk menjalani hukuman, pihak penjara menyediakan pelbagai aktiviti pemulihan seperti bimbingan, kemahiran dan pembelajaran rohani sebagai persediaan untuk mereka kembali ke dunia luar satu hari nanti. Setiap kali menjelang Ramadan, suasana di sini pasti bertukar sayu. Kerinduan untuk menjalani ibadah puasa dan meraihkan lebaran bersama keluarga tersayang hanya mampu dipendam jauh di sudut hati penghuninya.
Antara aktiviti dan juga program yang dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan di Penjara Bentong khususnya lah, kita aturkan program-program berbentuk ilmiah lah, di mana kita menjalankan program tadarus Al-Quran kepada para penghuni. Selepas tu kita di hujung Ramadan kita akan buat majlis khatam Quran lah. Selain daripada itu, kita menerima tempahan untuk penyediaan biskut-biskut panjang bulan Ramadan juga, menerusi resipi yang diturunkan oleh Tengku Puan Pahang sendirilah. Antara lain juga yang paling istimewa di Penjara Bentong ni melibatkan Tenun Diraja Pahang lah. Untuk bengkel jahit, kita banyak sediakan barang-barang craft yang memang direka khususlah oleh kita punya penghuni-penghuni wanita. Produk-produk ini akan dipasarkan ke Ibu Pejabat Penjara Malaysia untuk jualan lah. Selain itu ada juga tempahan lah daripada individu-individu luar lah. Tatkala insan seusianya sedang sibuk membina kerjaya dan menjalani kehidupan berkeluarga, Siti Khadijah, 32 tahun, terpaksa berdepan hukuman penjara akibat kekhilafan dirinya sendiri. Saya mualaf dekat luar. Semua tentang masalah agama Islam ni semua saya belajar dalam penjara. Saya tak tahu apa-apa. Daripada zero, saya boleh baca Al-Fatihah, saya boleh baca Iqra, saya boleh baca Al-Quran sekarang. Saya belajar puasa, saya belajar solat sunat apa semua, solat tahajud, solat taubat. Pukul 2 macam tu, saya bangun, saya terus ambil sembahyang, saya solat, saya minta doa dekat Allah, pemudahkanlah segala usaha saya. Saya takkan buat dahjat macam ni, saya menyesal duduk penjara ni. Saya salah pilih orang. Masa you mula-mula masuk penjara tu macam mana? Mula-mula you boleh terima ke tak boleh terima ke macam mana? Saya tak boleh terima, tapi lama-lama bila saya tahu perkataan redha tu, saya boleh terima apa semua masalah. Sampai 5 tahun ni, lagi 3 tahun saya nak bebas. So saya boleh sabar, saya doa sentiasa dekat Allah. Anak you berapa orang? 3 orang. Anak bangsa saya jumpa dia 2 bulan tu lah. Sampai sekarang saya tak pernah jumpa lagi dia. Apa benda yang paling susah sebenarnya you pernah melalui dalam penjara ni? Paling susah, saya tak boleh jaga baby saya. Saya tak boleh bagi kasih sayang saya dekat baby saya. So, saya doalah untuk dia hari-hari. Dia sentiasa sihat. InsyaAllah, insyaAllah. So, macam mana sebenarnya penerimaan keluarga bila dapat tahu yang you dah masuk dalam penjara? Sebelum ni pun bekas suami saya pun macam ni juga. Mula-mula tak boleh terima saya masuk penjara. Lepas tu masa cakap, tak apalah. Dan jadi macam ni dah, redolah. Solatlah banyak, doalah banyak. You dah melalui benda ni. You dapat apa sebenarnya? You rasa, you nak di mana lagi 10 tahun depan? Saya nak, saya jadi wanita yang solehah. Dekat, boleh jaga anak saya. Saya tak nak masuk lagi penjara. Saya tak nak ada apa-apa kaitan dengan Dada. Saya nak berubah. Saya jadi anak yang baik untuk mak ayah saya. Dan saya akan doa terbaik juga untuk you. InsyaAllah nanti you keluar, jangan masuk balik. Tak. Biar apapun kesilapan yang pernah dilakukan, setiap manusia berhak diberi peluang kedua untuk memperbaiki diri. Segala ilmu yang ditimba sepanjang berada di sini seharusnya mampu membantu penghuni untuk menjadi insan yang lebih baik dan berguna. Pelepasan banduan secara lesen ataupun PBSL ni untuk kepulangan yang dinanti telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 18 April 2023 sempena Hari Raya Aidilfitri. Dengan pelepasan ini, ia akan memberi peluang kepada keluarga untuk sambut Hari Raya bersama anak, ayah, isteri ataupun ibulah. Mereka akan mendapat peluang pekerjaan ataupun mereka ada pekerjaan di luar. Jadi inilah akan membantu mereka untuk menyumbang kepada keluarga dengan pendapatan yang diperoleh daripada pekerjaan. Jadi di pihak kita jabatan, kita amat mengharapkan majikan, NGO dan ahli keluarga sendiri untuk sama-sama memberi sokongan kepada jabatan untuk menerima kembali ahli keluarga yang sekarang berada di dalam penjara dan mereka berpeluang untuk bersama dengan keluarga dalam bebas berlesen ini. Saya dulu buat jahat campur orang. Lepas tu hantar balang dipanggil saya. Lepas tu saya kena masuk dalam penjara. So you terlibat dengan Dadah dululah? Dadah.
Masa tu tahun bila? Masa tu tahun 2003, bulan 8. So ini dah 21 tahun lah. 21 tahun. Perasaan mula-mula tu yang you first kena tangkap, you rasa macam mana? Saya rasa saya matilah ini kali. Saya lalu fikir saya Memang kalau ikut hukuman, memang hukuman mati kan, gantung kan. Tapi you dapat pengampunan. Dapat pengampunan, saya rasa macam tanpa mata ali saya boleh ada satu hari boleh balik tengok saya punya orang tua, saya punya adik. You dapat pengampunan bila? Saya dapat ampunan 2017. Lama jugalah. Lama. So lamalah you hidup di dalam penjara dengan fikiran satu hari nanti saya akan kena gantung. Oh ya. Hari-hari tidur, kalang-kalang tidur dia boleh terkejut bangun. Rasa sebelum mimpi rumah, nampak ada sini lagi, ada jaring, ada PC semua. Sedih, banyak sedih. Keluar jumpa dia orang lagi, boleh peluk dia orang. Saya haraplah you dapat jumpa dengan mak ayah, dapat jaga dia nanti, insya-Allah. Hampir separuh daripada penghuni di sini melibatkan kes dadah. Kita nak memperbetulkan balik individu-individu ini supaya dia kembali semula dalam masyarakat, menjadi insan yang bergunalah. Walaupun kehidupan setiap insan berbeza-beza, kehadiran bulan mulia ini tetap diraikan dengan penuh bermakna. Semoga Ramadan kali ini memberi keinsafan dan kesedaran untuk kita sama-sama memperbaiki kelemahan diri. Diharapkan juga agar semua penghuni di penjara Bentong Pahang berpeluang untuk bertemu dan bersatu semula bersama keluarga dan insan tercinta suatu hari nanti. Menghimpunkan beberapa jenama tempatan dalam sebuah pertunjukan fashion, festival yang dianjurkan selama 9 hari ini menampilkan pelbagai pilihan busana untuk digayakan di Aidilfitri. Antara koleksi yang dinantikan ialah rekaan daripada Salikin Sidek, Tom Abang Saufi, Pink Jambu dan Sri Candy. Koleksi saya pada kali ini, saya tetap fokuskan classy is classic. Semelayunya dia anggun keterampilan the best of the best classy. Koleksi kali ini saya banyak mempaparkan kain-kain tenun dan juga songket dan juga busana-busana tradisional yang sekarang tengah viral, iaitu kebaya setengah tiang, baju kurung Johor, baju kurung Pahang dan juga lelaki pun ada koleksi untuk Air Raya RTW tahun ini. Bagi koleksi Raya 2024, Salikin Sidek memilih untuk mempersembahkan sebanyak 23 rekaan busana wanita dan 10 rekaan busana lelaki. Potongan-potongan kebaya lama, pesak-pesak yang generasi baru tak berapa tahu. So saya lagi biar warna-warna pun warna yang orang kata menarik lagi minat generasi baru untuk menggemarkan fashion-fashion tradisi kita. Bila fashion-fashion tradisional ni kita bawa ke pesada peragaan, memperkenalkan melalui TikTok atau media massa, mereka lebih suka pakaian tradisi ini di peragaan pentas dan juga artis-artis muda untuk memakainya. Jadinya dari situlah kita dapat menarik minat generasi muda untuk menggunakan lagi tradisional tekstil kita. Persalinan tradisional sering menjadi antara pilihan utama penggemar fashion, terutamanya mereka yang ingin tampil dengan gaya klasik di hari raya. Berbeza dengan Pink Jambu, setiap busana yang dihasilkan diberi suntikan konsep rekaan yang lebih moden dan santai. Untuk mengekalkan elemen tradisi, mereka memilih kain bercorak batik sebagai fabrik utamanya. Manakala bagi Tom Abang Saufi pula, unsur anyaman dipilih sebagai tema untuk rekaan raya terbaharunya. Koleksi yang diberi nama senang ini dihasilkan bertujuan memudahkan pemakai untuk tampil bergaya dalam keadaan yang selesa. Of course, saya menggunakan inspirasi daripada kain tenun-tenun, motif tenun-tenun daripada all sorts of community, daripada mostly Borneo dan Sarawak.
Sebab itu memang sudah jadi DNA koleksi saya. Sebab itulah jadi macam banyak kalau orang tak tahu pasal koleksi weaving ke apa, tapi dia orang boleh tahu motif tu datang daripada baju hari raya saya lah, you know. So jadi orang muda-muda pun tahu macam mana rupanya Puak Kumbu, macam mana rupanya weave daripada negeri-negeri lain seperti daripada Turkmenistan, itu semua inspirasi daripada tempat macam tu. 4 dekad berada dalam industri fashion, Tom Abang Saufi cukup terkenal dengan rekaan versatil yang memartabatkan pelbagai hasil seni dan budaya tempatan, terutamanya dari Borneo. Ya, saya menggunakan warna yang menyenangkan hati sebab itu dia jadi senang. Jadi kalau orang memandangkan orang jadi rasa senang menengoknya. Walaupun ada juga yang warna garang, tapi garang itu membuatkan positive energy. Dan yang lebih kebiruan yang macam laut-laut dan macam hijauan itu menyenangkan hati daripada segi lain. So that's why I call it like senang. Istimewa kali ini, 20 rekaan busana wanita ditampilkan bersama 8 pilihan busana buat kaum lelaki. So what I'm wearing is just so comfortable, and apa yang dipamerkan, whatever that we saw on the runway pun, it is so colourful, very vibrant colours, and I love the traditional prints, obviously, that is very Tom Abang Saufi. So she's also still in her element, but at the same time, it's kind of like the newer, more, macam ni pun, this is something from her as well that I wore. So head to toe is from Tom Abang Saufi. I feel that, yeah, it's a fun collection, quite straightforward as well, so easy to wear. Bagi mereka berpengalaman ini, gabungan pelbagai elemen dalam rekaannya adalah salah satu cara untuk memaknakan lagi keunikan seni budaya tempatan. Koleksi peluang kedua daripada jenama Sri Kandi ini pula menggunakan konsep rekaan yang lebih santai. Penggunaan kain kapas dalam rekaannya bertujuan untuk memberi keselesaan maksima buat pemakai. Lebih unik lagi, jenama ini turut berkolaborasi bersama pihak penjara Kajang dengan memberi peluang kepada banduan di sana untuk terlibat dalam proses jahitan bagi koleksi busana kali ini. Berbaki lebih 10 hari untuk meraihkan Hari Kemenangan. Mira pasti kaum ibu sedang sibuk merancang pelbagai juadah istimewa, terutamanya kuih raya. Walaupun kini lebih mudah jika dibeli, apa salahnya jika tahun ini kita luangkan masa bersama anak-anak untuk cuba hasilkan sendiri kuih raya di rumah. Pastinya mereka lebih teruja untuk hidangkan hasil air tangan sendiri di pagi Syawal. Nur Adila Napsih dari Dila Pastries bakal berkongsi resepi mudah untuk 2 jenis kuih raya yang popular di Aidilfitri, iaitu hazelnut button dan tart nenas. Saksikan cara penyediaannya dalam segmen Air Tangan. Saban tahun, kita disajikan dengan kuih atau biskut dalam variasi pilihan bentuk dan rasa. Namun, sajian kuih raya resepi tradisi yang tak laput di zaman tetap menjadi kegemaran ramai. Okey, hari ini saya nak kongsikan kepada anda menu istimewa iaitu biskut tart nenas gulung. Antara bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat tart nenas ialah mentega masin, minyak sapi, susu tepung, tepung jagung, tepung kastad, serbuk empleks, gula kastor, susu pekat, 1 biji kuning telur, esen vanila, pewarna kuning, tepung gandum dan jam nenas. Langkah pertama, kita masukkan pure butter. Yang kedua, kita masukkan minyak sapi. Yang ketiga, kita masukkan susu pekat, gula kastor, kuning telur, pewarna kuning. Kemudian kita gaul sebati. Pukul sekadar sebati je, tak perlu overmix sebab kita tak nak biskut kita bila bakar dia akan kembang. Okey, kemudian bahan seterusnya kita akan masukkan susu tepung, tepung jagung, tepung kastad, empleks dan esen vanila. Kemudian kita gaul hingga sebati.
Okey, seterusnya kita akan masukkan tepung gandum. Okey, part ni saya nak masukkan jari jemari saya. Kita akan uli sehingga menjadi dough yang lembut. Okey, sambil kita gaul tu, kita bersihkan kat keliling dia ni supaya tak ada bahan-bahan yang tertinggal. Okey, sebenarnya nak buat biskut raya ni kita tak perlu ada mixer pun tak apa. Yang penting kena ada oven. Sebab nak buat biskut ni tak macam buat kek. Perlu ada mixer dan nak kena pukul sampai kembang kan. Dan tak ada alasan, tak ada mixer tak boleh buat biskut raya. Kita dah siap dough dia ni. Simpan dalam peti sejuk selama 10 hingga 15 minit. Okey, ni dough yang kita dah sejukkan tadi. Kita uli sekejap. Sebab bila kita dah sejukkan dough tu, dia akan sedikit keras. Okey, peralatan untuk menggulung, saya gunakan acuan tat nenas tembaga bulu mata double. Kita ambil sedikit dough, masukkan ke dalam acuan tembaga ni dan tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di depan saya ni ada jam nenas yang saya dah siap sukat menggunakan 1 teaspoon sudu metrik. Letakkan inti jam nenas di bahagian hujung adunan dough. Kemudian gulung dough hingga ke hujung dan potong bahagian lebihan agar hasilnya lebih kemas. Bahan-bahan untuk sapuan di atas tat pula sediakan 1 biji kuning telur, susu segar dan pewarna kuning. Sekarang ni langkah terakhir kita nak buat sapuan atas dia pula. Masukkan susu segar bersama kuning telur dan 1 sudu kecil pewarna kuning. Kacau ke semua bahan sehingga sebati. Kemudian sapukan ia ke atas permukaan tat yang telah siap digulung. Okey, kita dah siap. Sekarang ni kita nak bakar pada suhu 140 darjah Celsius selama 25 hingga 30 minit. Bergantung pada oven masing-masing lah. Okey, macam tadi saya dah siapkan biskut raya klasik. Yang ni pula saya nak buat versi moden, iaitu biskut hazelnut button. Untuk membuatnya, sediakan serbuk almond, serbuk koko, serbuk emplex, tepung jagung, serbuk penaik, tepung gandum, mentega masin, gula icing, coklat Imalco, esen vanila, badam yang dicincang, putih telur dan coklat kacang hazel. Okey, sekarang kita mulakan dengan pure butter. Kemudian masukkan gula icing, coklat Imalco, kemudian esen vanila. Lepas kita dah satukan semua, mix bati. Kemudian masukkan serbuk koko, tepung jagung, emplex. Emplex ni fungsi dia untuk merangupkan biskut. Masukkan juga serbuk penaik dan gaul sehingga sebati. Okey, dah gaul sebati, kita masukkan tepung gandum. Setelah adunan mesra, masukkan serbuk badam sebagai pelengkap rasa. Okey, dough yang kita dah sejukkan tadi, kita keluarkan semula lebih kurang 5 hingga 10 minit. Kemudian kita uli sekejap. Kemudian kita gunakan 1 teaspoon ni sudu metrik untuk dapatkan saiz yang sama. Untuk salutkan badam cincang ni, kita boleh gunakan putih telur. Okey, rollkan dia berbentuk bulat, kemudian masukkan dalam putih telur. Selepas tu, angkat dan toastkan. Make sure jangan ada tertinggal putih telur. Kita akan salut. Kita ni mampatkan dia dan tekan sikit supaya badam tu melekat dan susun dalam loyang. Step terakhir, lepas kita dah siapkan salut badam cincang, kita akan buat lubang untuk letakkan filling kemudian. Masukkan kuih yang telah siap dibentuk ke dalam ketuhar dan bakar pada suhu 150 darjah Celsius selama 25 hingga 30 minit. Lepas kita dah bakar, saya akan letakkan filling hazelnut flavor ni. Make sure pakai hazelnut lah.
Okey, inilah dia ya para penonton di rumah. Biskut raya kita, tak nenas kulong dan hazelnut button. Saya harap anda boleh mencuba di rumah untuk dihidangkan pada hari raya nanti dan selamat mencuba. Meriahkan raya anda bersama Listerine dan Watson. Jom sertai peraduan Listerine Raya 2024 dari 19 Mac hingga 29 April ini. Anda berpeluang untuk menang melalui pembelian produk Listerine di Watson bernilai RM30 dan ke atas dalam satu resit. Semuanya tertakluk kepada terma dan syarat. Menangi hadiah hebat bernilai RM30,000 termasuk pakej pengubah suaian rumah bernilai RM20,000 serta peluang untuk disiarkan di TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, sudah pastinya apabila sampai 17 Ramadan, semua orang akan bercakap mengenai nuzulul Quran. Orang akan bercakap tentang hari turunnya Al-Quran. Ramai orang nak khatamkan Al-Quran pada hari tersebut. Tuan-tuan dan puan, terdapat pelbagai riwayat mengenai nuzul Quran pada bulan Ramadan. Ada yang katanya Al-Quran itu turun kepada Nabi SAW pada 17 Ramadan. Ada yang pula yang mengatakan bahawa pada 17 Ramadan itu Nabi SAW mengulangi keseluruhan Al-Quran di hadapan Jibril AS. Walau bagaimanapun, apa yang kita ingin mengambil kesempatan daripada bulan Ramadan yang mulia ini, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Yang Allah sebut dalam Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu, kalau kita lihat hari ini, umat Islam bersungguh-sungguh untuk mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Ada orang dia khatam satu hari satu juzuk. Untuk pastikan 30 hari 30 juzuk. Ada orang pula tuan-tuan dan puan, dia cuba khatamkan satu hari 2 juzuk. Untuk pastikan 30 hari dia dapat 2 kali khatam. 30. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kalau nak ikut macam Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i ini satu bulan 30 kali khatam. Bermakna satu hari satu kali khatam. Tapi pada bulan Ramadan, dalam satu riwayat mengatakan bahawa Imam Syafi'i akan khatamkan Quran sebanyak 60 kali. Bermakna satu hari 2 kali khatam. Ini memang tak mampu dibuat di kita. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kita nak buat macam orang-orang hebat, macam Imam Syafi'i, ya, macam para-para ulama yang lain, kita tak mampu. Maka apa yang perlu kita buat, apa yang boleh kita lakukan, kita buat yang kita mampu. Sekurang-kurangnya satu hari satu juzuk, satu hari satu juzuk, 30 hari 30 juzuk. Makna satu kali khatam pada bulan Ramadan. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, Ramadan dia menggalakkan kita untuk mendalami Al-Quran. Dalam Quran ada akidah, dalam Quran ada syariat, dalam Quran ada akhlak, dalam Quran ada sains dan teknologi, dalam Quran ada perniagaan, halal dan haram, jual beli dan seumpamanya. Uniknya Al-Quran ini apabila kita sama-sama mendalami dan memahaminya. So, bila kita tahu, bila kita faham erti, intipati yang di dalam Al-Quran itu, dia akan menyebabkan pembacaan kita lebih enak. Macam kita baca novel. Kenapa kita nak sambung? Daripada novel 1 ke novel 2, novel 2 ke novel 3. Sebab kita faham perjalanan cerita-cerita yang ada di dalam novel tersebut. Samalah juga macam Al-Quran. Bila kamu faham, kamu nak faham lagi, nak baca lagi. Sedar tak sedar, sudah 30 juzuk. Jadi, Ramadan adalah bulan yang cukup indah untuk kita mulakan pengamatan kita kepada Al-Quran. Jangan duk segan untuk baca Quran.
Sebab bulan Ramadan dikenali sebagai bulan Al-Quran, bulan Ramadan dikenali sebagai bulan tafsir, bulan Al-Quran dikenali sebagai bulan pembacaan Al-Quran secara konsisten, bulan Ramadan dikira sebagai bulan untuk mencapai KPI khatam Al-Quran pada akhir Ramadan. Sama ada 1 kali khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam, itu yang penting bagi kita untuk mencapai KPI Ramadan. Jadi macam mana kita sekarang? Kita buat persediaan belum? Sama ada lelaki ataupun perempuan. Orang perempuan dia kena macam lebih sikit sebab mungkin datang uzur. Tapi tak apa, bila datang uzur, habis uzur dia ganti semua yang dia cuti. Ada orang sebelum cuti lagi dia dah habiskan dulu berapa hari yang bakal dia cuti. Kalau dia bakal cuti 4 hari, 5 hari, 9 hari, dia akan baca 9 juzuk sebelum dia cuti. Ini menunjukkan bahawa orang yang ada azam untuk mengkhatamkan Al-Quran, dia akan dapat pahala yang besar pada bulan Ramadan yang mulia. Jadi oleh sebab itu, mari kita sama-sama menghayati bulan Ramadan, bulan Al-Quran penuh dengan keindahan yang pastinya akan menyebabkan kita mendapat hidayah daripada Al-Quran yang kita baca. Hampir sejam bersiaran, Nona bakal melabuhkan tirai. Terima kasih sekali lagi kepada pemilik kediaman Encik Muhammad Nur Irman Sulaiman dan isteri Puan Mazura Sharina Mat Said kerana sudi menerima kunjungan kami hari ini. Diharapkan agar segala pengisian penuh inspirasi yang kami kongsikan sebentar tadi dapat menyuntik motivasi diri dan menghidupkan jiwa dan rohani kita bersama. Baiklah, sampai di sini sahaja siaran Nona kali ini. Teruskan layari semua platform media sosial kami di TV3 Nona untuk lebih banyak kandungan digital menarik. Kongsikan juga sebarang pendapat dan idea bernas anda bersama kami. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja